Alhamdulillah kembali bersama kami dalam Assalamualaikum, dan Alhamdulillah sekarang ni kita nak berbicara berkaitan dengan adil dan takwa berpisah tiada. Perkataan takwa ni acap kali kita dengar dalam bulan Ramadan, dan kita bawakan kepada anda dalam studio ini iaitulah Mudir Madrasah Al-Hikmah Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik-baik, sihat alhamdulillah. Ustaz tadi daripada Ipoh dengarnya perjalanan semua okey Ustaz. Rehat sekejap sini tadi. Alhamdulillah. Kita doakan agar semua dipermudahkan perjalanan Ustaz, insya-Allah. Mungkin Ustaz awal ni kita nak cerita berkaitan dengan adil dan takwa. Mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kami penonton maksud daripada adil dan juga takwa ni Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang kita pilih ialah adil dan takwa berpisah tiada. Itu adalah terbit daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaum ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kerana berlaku adil itu sangat hampir, sangat akrab dengan takwa. Jadi apabila sangat akrab, maka dia berpisah tiada. Kerana untuk mencapai takwa itu selain daripada berpuasa dalam bulan Ramadan ialah berlaku adil. Apabila kita berjaya merealisasikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan ini dengan siapa sahaja, maka disitulah membolehkan kita untuk mencapai suatu sifat takwa yang bukan sahaja berada di sini, tetapi takwa di sisi Allah ialah bekalan untuk perjalanan kita yang tidak ada jarak ataupun kilometer ataupun masanya. Fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Maka sifat adil dan takwa itu berpisah tiada. Masya Allah. Memang tidak akan boleh berpisah sebab dia memang dah bersama-sama adil dan takwa. Ustaz, mungkin di kalangan kami ini mungkin nak menerapkan adil itu di kalangan masyarakat tu, ada orang mungkin tak tahu macam mana nak terapkan. Mungkin Ustaz boleh bagi tips cara untuk nak terapkan adil dalam masyarakat itu Ustaz. Adil itu bukan sahaja kepada orang lain, tetapi kepada diri kita juga kita kena berlaku adil. Seperti ada seorang sahabat di zaman Nabi, dia tidak peduli soal kesihatan diri dia. Dia tidak peduli soal tanggungjawab anak isteri dia. Dia tidak peduli terhadap masyarakat. Maka kata Nabi kepada dia, sesungguhnya inna libadanika alaika haqqa. Jadi tanggungjawab kita untuk menjaga fizikal badan kita itu adalah merupakan satu sifat yang adil. Wali ahlika, keluarga kamu, anak isteri kamu, alaika haqqa, ada hak kamu. Maka apabila kita menunaikan tanggungjawab itu, maka itu berlaku adil. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Al-Quran ini 30 juzuk, ratusan ribuan ayat, boleh tak ya Rasulullah berikan kepada kami intisari Al-Quran itu? Maka jawapan Rasulullah ialah, innallaha ya'muru bil adli. Hendaklah kamu berlaku adil. Wal ihsan wa ita'i dzil qurbah. Hendaklah kamu membuat kebaikan dan juga menghulurkan bantuan kepada sanak saudara. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dan kamu menyuruh yang baik, melarang yang mungkar, dan juga kamu mengelak daripada perbuatan-perbuatan yang membawa kepada permusuhan. Jadi Rasulullah membaca ayat 90 surah An-Nahl, iaitu Allah menyuruh kita berlaku adil. Artinya tidak boleh zalim. Dalam zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baginda sebagai khalifah membaca ayat ini di dalam khutbahnya. Maka khutbah itu sampai ke hari ini. Termasuk kita di Malaysia juga di akhir khutbah yang kedua itu, ya ibadallah
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu kita ambil daripada khutbah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana intisari ajaran Islam itu ialah berlaku adil, berbuat ihsan dan memberikan bantuan kepada sanak saudara seperti mana yang terkandung di dalam ayat tadi. Masya-Allah. Baik, itu antara yang kita kena adakan. Bukan adil saja pada orang lain, adil juga pada diri sendiri, Ustaz. Mungkin Ustaz, di hujung ni Ustaz, kita nak tengok juga berkaitan dengan perkembangan kompleks pendidikan Al-Ummah, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kami berkaitan dengan kompleks ni, Ustaz. Silakan. Ya. Kita sudah membina program pendidikan ini sejak 30 tahun yang lalu. Bermula daripada satu kelas sehinggalah hari ini pelajar kita sudah melebihi 1,000 orang. Sudah tentulah dengan bangunan kelas yang ada tidak memadai. Justru itu Majlis Agama Islam Perak atas ihsan mereka memberikan tanah kepada pihak sekolah seperti yang kita lihat di skrin televisyen itu, iaitu seluas 4 ekar. Jadi bagi fasa yang pertama, cita-cita kita ialah untuk membina kompleks ini yang kelasnya, bilik darjahnya untuk operasi daripada pra, rendah dan menengah ini, iaitu sebanyak 60 bilik darjah. Jadi bagi melaksanakan fasa yang pertama ini, maka sudah tidak ada lagi tempat kita bergantung melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seseorang itu dapat melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya ini. Seperti yang disebut oleh Nabi, man akthara minal istighfar. Siapa yang membanyakkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka baginya itu setiap kesusahan itu berubah menjadi kemudahan. Begitu juga wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan itu akan ada jalan keluar. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan titipkan rezeki daripadanya daripada jalan yang tidak kita rancang, yang kita tidak duga. Maka dengan hadis ini kita menawarkan kepada para penonton yang budiman untuk mengambil kesempatan dan peluang ini, kerana infak kita bukan sahaja one off, tetapi dia adalah merupakan bekalan kita untuk hari depan. Walaupun sumbangan itu kecil, tetapi di sisi Allah itu adalah besar. Seperti mana yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran, satu sumbangan yang kamu berikan itu diumpamakan oleh Allah seperti mana 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap satu tangkai itu 100. Jadi satu sumbangan, satu unit itu digandakan dengan 700. Jadi demikianlah konsep infak ini. Maka kita namakan pendidikan kompleks pendidikan Al-Ummah kerana dia adalah milik orang ramai, milik umat, milik masyarakat, dan sudah tentulah hayat bangunan ini jauh lebih panjang daripada kita. Walaupun kita sudah berada di sana, maka bangunan ini terus menjadi prasarana untuk generasi yang ada dan akan datang. Maka itulah kita gagaskan kompleks pendidikan Al-Ummah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih atas perkongsian Ustaz. InsyaAllah kita akan beristirahat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini insyaAllah.